Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal redraw, apakah yang berlaku dalam manga One Punch Man chapter 164. Korang jangan salah faham tau, chapter kali ni bukannya chapter yang baru ataupun fan manga, tapi chapter ni merupakan chapter yang sama macam chapter yang aku borak sebelum ni. Tapi apa yang membezakan untuk dalam chapter kali ni, Yusuke Murata telah membuat storyline yang baru ataupun redraw apa yang telah berlaku dalam hasil lukisan dia sebelum ni. Yang mana untuk dalam chapter sebelum ni kan kita dapat tengok memang totally fokus pertarungan yang cukup sengit di antara Saitama menentang Ewa Garo. Malah dalam chapter tu juga kita telah dikejutkan dengan kemunculan beberapa anggota yang berjuang bersama dengan hero kelas S ranking nombor 1 iaitu Blast, iaitu alien yang seakan sama macam Boros dan juga Beast King yang berkemungkinan dari planet yang lain. Lalu lepas dari itu disebabkan impak serangan yang telah dilakukan oleh Garo untuk menyerang Saitama telah mengganggu medan ruang angkasa dan hampir je nak merosakkan seal dimensi, jadi Blast dengan pasukan dia pun apa lagi kan, orang terus je nak bertindak untuk membetulkan dan berhadapan dengan siapakah yang telah menyebabkan perkara tersebut, iaitu Saitama dan juga Garo. Di hujung chapter tersebut aku boleh katakan berkemungkinan besar tu merupakan ending pertarungan di antara Saitama menentang Garo selepas diorang berdua pun dah lepak dekat satu table yang sama. Dan ni merupakan first time tau Saitama nak bagi counselling yang percuma dekat Garo. Kalau tidak sebelum ni nak cakap lebih 20 patah perkataan pun Saitama dah bengang, dah koyak habis. Dia tak bagi orang cakap banyak dengan dia. Tapi kali ni Garo special. Dia boleh dikatakan insan yang terpilih sebab dia je lah satu-satunya karakter yang Saitama dah dengar apa masalah si Garo ni. Tapi selepas Yusuke Murata dah redraw dan buat storyline yang baru, aku boleh katakan kali ni memang cukup gila dan memang cukup hype gila disebabkan pertarungan di antara Saitama menentang Garo masih lagi belum berakhir selepas apa yang paling mengejutkan, Allah baikkan Garo telah pun menerima kekuatan daripada God. Jadi aku dapat rasakan pertarungan di antara Saitama menentang Garo untuk round kali ini akan menjadi satu pertarungan yang cukup sengit dan boleh jadi ini merupakan pertarungan yang akan menguji dan membuatkan Saitama dah mula serius untuk berhadapan dengan ancaman Garo yang telah menerima kekuatan daripada God. So kepada semua peminat anime One Punch Man, untuk dalam chapter 164 sebelum ni yang aku dah pernah borak tu, memang totally dah tak boleh nak pakai untuk storyline dia. Kita just follow dari first storyline yang baru yang telah dihasilkan oleh Yusuke Murata untuk dalam chapter 164. Jadi aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ni. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Redraw untuk dalam chapter 164 masih lagi menggunakan tajuk dan cover page chapter yang sama, iaitu The Abominable Feast That Turn Against God, dan dekat dalam cover page ada gambar Garo dalam form yang kita ingatkan tu merupakan form terakhir untuk Garo. Tapi rupanya salah. Untuk dalam chapter kali ni rupanya Garo telah pun menerima form yang baru untuk berhadapan dengan Saitama. So memang hype gila. So korang kena stay tune sampai hujung video, ok? Chapter kali ni bermula dengan situasi dekat tempat pasukan penyelamat, yang mana Lightning Max dengan yang lain nak kembali untuk mencari Tario. Sebab yelah untuk dalam chapter-chapter sebelum ni kan Tario telah melarikan diri nak pergi dekat Pokchi. Dia nak pergi cakap terima kasih lah sebab dia happy sangat dengan Pokchi. Dia anggap Pokchi itu sebagai hero. Pokchi itu Garo lah. Dan selepas dari itu diorang ternampak ada seseorang yang terdampar dekat atas air. Pada awalnya diorang ingatkan ada lagi civilians yang gagal untuk melarikan diri dan diselamatkan. Lepas tu diorang pun berdoa lah kan dekat orang tu sebab diorang ingat orang yang terdampar tu dah mati. Tapi rupanya diorang semua kena prank je disebabkan orang yang terdampar tu adalah hero kelas S ranking nombor 10 iaitu Pit God yang masih lagi hidup. Jadi sekarang ni kita beralih pula situasi dekat tempat pertarungan di antara Saitama menentang Ewa Garo. Yang mana waktu ni Garo memang koyak gila lah dengan Saitama sebabnya semua serangan yang telah dilakukan oleh Garo tak ada efek pun dekat Saitama. Sampaikan semua serangan yang telah dilakukan oleh Garo dengan mudah je Saitama tepis menggunakan satu tangan je. Punyalah hebatnya si botak ni, dari awal sampai sekarang kerja nak mengancing je si Garo tu. Memang kesian man. Lalu Garo pun cakap lah,
Bukankah sepatutnya aku menjadi absolute evil? Aku tak boleh lupakan macam tu je kemarahan aku ni. Tak selagi aku belum berjaya buat seluruh dunia merana dan menderita disebabkan aku. Selalu mudah dibuat segala perancangan dan persediaan aku menjadi goyah. Benda tu membuatkan aku marah sangat. Dan semua ni disebabkan kau. Kau boleh lagi nak menganji aku. Dah, semuanya cukup untuk kau. Lalu Garo pun tak tunggu apa. Dia terus melancarkan satu serangan yang cukup kuat terhadap Saitama menggunakan serangan Extreme Fajin, yang mana impak serangan yang telah dilakukan oleh Garo sehingga telah menghancurkan sebuah gunung. Malah bukan takat tu je, impak dari serangan tersebut juga sehingga bagi efek dekat dalam perut bumi dan hampir nak mencecah dekat hujung bumi. Jadi tak lama lepas tu, jauh dari tempat pertarungan, ada sebuah kapal terbang baru je terhempas dekat lautan, dan diorang pun sekarang tengah dalam proses untuk dipindahkan lah ke tempat yang selamat. Tapi sewaktu diorang dalam proses nak dipindahkan, secara tiba-tiba disebabkan terlalu hebatnya impak serangan yang telah dilakukan oleh Garo tadi tu telah menyebabkan munculnya satu makam purba dekat tempat kejadian. So kiranya kapal terbang yang terhempas tadi tu telah berada betul-betul dekat atas makam purba yang telah muncul dekat sana. Dalam masa yang sama dekat dimensi yang lain, Blast dengan anggota pasukan dia dapat rasakan ada benda yang telah berlaku terhadap bumi disebabkan daya magnetik dengan medan graviti dah mula tak stabil dan mula menggila. Malah bukan tu je, disebabkan perkara itu juga telah menyebabkan dimensional seal dah hampir dah nak berlubang. Jadi Blast and the gang pun apa lagi kan, diorang terus je nak bertindak untuk membetulkan perkara tersebut. So untuk dalam redraw yang baru ni, memang tak ada reveal langsung susuk tubuh anggota-anggota untuk pasukan Blast macam chapter yang lepas. Tapi bagi aku agak pointless jugalah kalau dia tak revealkan pun, sebabnya untuk dalam panel sebelum ni Yusuke Murata dah revealkan pun 3 susuk tubuh yang berjuang bersama dengan Blast. Jadi bagi aku lebih baik Yusuke Murata tunjukkan je 3 susuk misteri tu dalam redraw untuk chapter 164. Sebab bagi aku sama je, macam kau letak ke tak letak ke sama je. Sebab untuk dalam chapter sebelum ni pun dia dah tunjuk, baik letak je lah kan. Tapi tak apa, dia dah tak letak lah pun. Jadi kita berbalik semula dekat situasi pertarungan. Waktu Garo tengah rancang menyerang Saitama menggunakan serangan Extreme Fajin, sampailah satu masa takkanlah Saitama nak duduk diam je kan. Tak dah je badan dia kena serang dengan Garo. So Saitama pun apa lagi, dia pun counter lah balik menggunakan serangan consecutive normal punch, yang mana Saitama telah melancarkan tumbukan biasa bertubi-tubi ke arah Garo. Lalu Garo pun makin bertambah petak lah kan. Haish, macam mana aku nak kalahkan si botak ni? Kenapa dia ni kuat sangat? Dia ni makan apa pagi tadi sampai kan aku dah lancarkan serangan terkuat aku, iaitu Extreme Fajin pun tetap tak ada efek pun dekat Saitama. Memang pelik gila. Apa lagi yang patut aku buat untuk tewaskan dia ni? Dia ni mandi pakai sabun apa? Kuat betul dia ni. Dan Garo pun teringat balik kata-kata Sex Centipede sebelum ni, yang mana Sex Centipede ada cakap dia nak hapuskan tumbukan kecil yang akan menentang God. Pada awalnya Garo ingatkan tumbukan yang dimasukkan oleh Sex Centipede tu adalah tumbukan dari Garo lah kan. Tapi rupanya salah. Garo dapat rasakan Saitama lah orang yang telah dimasukkan oleh Sex Centipede, dan Saitama pun telah berjaya untuk menumbuk tepat dekat muka Garo sampai kan Garo tercampak jauh dari sana. Jadi bila Saitama dah sampai dekat tempat Garo tercampak tu, Garo pun cakap lah, tak guna, apa benda ni? Kenapa aku dapat rasakan perasaan yang sama? Aura si botak ni sama je macam orang-orang yang tak adil. Jadi Garo pun tak tunggu apalah. Disebabkan dia dapat rasakan aura yang tak adil dan suka membuli dari Saitama, Garo pun terus cuba untuk menyerang Saitama. Tapi malahnya benda lain pula yang jadi. Selepas Saitama pula yang telah menumbuk Garo sehingga telah menyebabkan form monster Garo tu telah pun hancur dan dia pun telah kembali menjadi manusia semula. Jadi dalam masa yang sama, Garo pun cakap lah, tak guna, selepas aku dah sampai ke tahap sejauh ni, aku tetap ditewaskan dengan aura yang memang tak adil, yang tak terkalahkan ni. Adakah semua ni dah berakhir? Dan tak lama lepas tu, secara tiba-tiba telah kedengaran seseorang telah bercakap dengan Garo, aku boleh dengan kau. Dan tiba-tiba Saitama pun pelik lah, macam ada sesuatu yang tak kena. Dalam masa yang sama, situasi dekat tempat pasukan penyelamat, diorang semua pun dah sampai dekat tempat daratan. Diorang lega sangat disebabkan semua orang terselamat. Dan Mumen Rider pun jumpalah dengan Ten Top Master yang dah tak sadar macam sebelum ni. Badan dia dah lebih kurang macam pigok dah aku tengok. Ten Top Master pun cakap lah dekat Mumen Rider, kau pun keluar diam-diam dari hospital ke?
Tapi dalam masa yang sama, diorang pun macam pelik tau tengok keadaan Titan Master yang dah terlebih sihat sekarang ni. Yelah, badan pun dah sadar pun dah hilang semua tu, badan gempal gila. Tapi tiba-tiba bila Lightning Max tengok je dekat bahagian belakang, secara mengejut kelihatan keadaan awan sekarang ni memang cukup pelik. Dan tiba-tiba telah munculnya kaki-kaki yang cukup besar telah keluar dari awan tersebut sambil diiringi dengan peti. Cumanya apa yang menariknya dekat sini, Saitama dengan yang lain tak nampak pun kaki-kaki yang telah muncul kat sana. Diorang hanya nampak ada peti je telah muncul kat sana. Dan diorang pun makin bertambah pelik lah apa sebenarnya yang sedang berlaku dekat sana. Tapi dalam masa yang sama, ada benda yang sedang cuba untuk approach dan berhubung dengan Garo. Yang mana benda tu cakap, "Garo, aku tahu apa sebenarnya yang kau mahukan. Dan sekarang ni segala impian kau dah hampir musnah hanya disebabkan seorang hero je." Tapi Garo pun tanyalah, "Siapa kau ni? Kau diam sekarang ataupun kau nak kena bunuh?" Tapi benda tu cakap lagi, "Hanya ada satu tumbukan je yang mampu untuk menandingi tumbukan yang mampu untuk menentang God. Kau rasa macam mana? Kau nak tak?" Dan Garo pun jawablah, "Apa yang kau cuba cakap ni? Siapa kau ni? Tunjukkan muka kau cepat." Lalu tiba-tiba telah munculnya seseorang sambil digelar, "Hehehe, aku datang sini hanya cuma nak membantu kau je." Dan benda tu sekarang ni sedang menyerupai Silver Fang. Sebabnya dia sedang cuba untuk meyakinkan Garo untuk menerima kekuatan dari dia. Lalu benda tu pun cakap lagi, tak ada guru yang akan berdiam dan tengok je bila anak murid dia kena belasah. Dan dia pun terus dia hulurkan tangan dekat Garo supaya Garo menerima kekuatan tersebut. Dan malangnya juga, Garo telah menerima kekuatan dari God. Yang mana selepas Garo telah menyambut tangan beliau, secara mengejut telah munculnya God dari awan untuk berjumpa dengan Garo. So dekat sini kita dapat tengok cara God untuk approach Garo memang sebiji gila, macam sewaktu God sedang cuba untuk memperdayakan Tatsumaki dengan dia telah menyerupai seakan belas supaya Tatsumaki menerima kekuatan dari beliau. Tapi nasib baiklah Tatsumaki ni dia tak ikut sangat nafsu dia tau, dengan Tatsumaki telah menolak tawaran tersebut. Tapi berbeza dengan Garo pula, Garo telah pun menerima untuk memperoleh kekuatan dari God. Jadi tak lama lepas tu, Garo yang telah menerima kekuatan dari God terus dia menuju ke arah Saitama. Dan waktu ni kita dapat tengok penampilan Garo memang totally dah berubah. Dan Saitama sendiri macam tak cam dengan penampilan baru Garo. Saitama cakap, Garo, kau tukar kostum lagi ke?" Sambil tu dia macam tak percaya, "Betul ke ni Garo?" Dan Saitama pun cakap lagi, Garo, kenapa dengan muka kau tu?" Dan Garo pun balas, "Sesuatu yang mampu untuk counter tumbukan yang mampu untuk menentang God. Jadi aku rasa ni mungkin adalah the fist of God." Dan Saitama pun pelik lah, apa yang Garo cakapkan tu? Apa yang dia mengarut tu? Dia tengah cakap dalam bilik air ke tu? Di hujung chapter kita dapat tengok Garo terus membuka langkah. Dan nama form Garo sekarang ni adalah Awaken Garo Cosmic Fear Mode. Dari draw untuk chapter 164 pun habis macam tu je. So bagi aku untuk dalam chapter kali ni dah pun terjawab lah. Yang mana perbincangan kita sebelum ni, siapakah lebih kuat di antara Boros dan juga Awaken Garo, dah memang cukup jelas. Buat masa sekarang ni tahap kekuatan Awaken Garo memang jauh lebih tinggi daripada Boros selepas beliau telah menerima kekuatan dari God. Jadi aku harap semuanya dah jelas lah, dan tak ada lagi orang yang nak mempertikaikan Garo lebih kuat dari Boros. Dah full stop lagi. Tak adalah orang nak cakap Boros lah lagi kuat dari Garo sebabnya form terakhir untuk Boros lagi padu dari Garo. Tak ada. Tapi kita kena tengok lah untuk chapter akan datang macam mana dia punya go fight di antara Saitama menentang form terbaru dari Garo. Tapi aura untuk dalam chapter kali ni memang lain macam. Bagi aku, part God sedang cuba untuk meyakinkan Garo menerima kekuatan dari beliau memang membuatkan aku meremang satu badan. Tambahan efek waktu God telah muncul dekat sana memang lain macam gila. Saiz kaki dia pun dah besar macam tu. Korang cuba bayangkan macam mana nanti Saitama nak berhadapan dengan God. Dan aku dapat rasakan pertarungan di antara Saitama menentang Awaken Garo Cosmic Fear Mode berkemungkinan merupakan satu bayangan ataupun warm up untuk kita tengok apa yang akan jadi bila Saitama bertarung dengan cukup serius. Aku harap sangat kali ni dengan kekuatan baru yang Garo telah peroleh mampu untuk bagi saingan terhadap Saitama. At least push lah sikit Saitama tu kan. Janganlah bagi relax sangat. Janganlah sampai semua serangan yang telah dilakukan oleh Garo dengan mudah je ditepis oleh Saitama. Tak naklah macam sebelum ni. Dan aku dapat rasakan berkemungkinan besar chapter 165 tak akan keluar minggu ni. Sebabnya kalau ikutkan chapter 165 memang akan keluar hari Jumaat ni ataupun hari Sabtu. Tapi disebabkan
Yusuke Murata dah buat reboot semula storyline untuk chapter 164. So aku yakin sangat kita kena tunggu 2 minggu lagi untuk kita dapat tengok pertarungan yang mungkin dinanti-nanti oleh Saitama, iaitu Saitama menentang Awaken Garou. Kali ni match diorang akan jadi lebih tough lah. Aku rasa tak adalah macam sebelum ni, tak adalah nak melepek duduk kat atas meja, tak ada dah. Dan satu lagi, aku harap disebabkan Yusuke Murata dah buff kekuatan Garou, so aku harap sangat tahap kekuatan untuk Team Blast juga akan dapat buff. Sebabnya diorang ni lah yang sepatutnya bertanggungjawab untuk menghalang God dari berhubung dengan sesiapa. Sebab diorang ni kan ibarat macam pelindung dimensi ataupun pelindung galaksi. So sepatutnya kekuatan diorang ni pun memang cukup hebat lah untuk menggalas tanggungjawab tersebut. Tapi mungkinlah agak tough lah kalau diorang nak lawan dengan Awaken Garou sekarang ni. Mungkin Garou lebih kuat kot daripada diorang. Tapi kita pun tak tahulah. Tapi apa pun, kita tunggu je lah apa pula yang akan berlaku untuk dalam chapter akan datang. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap penyampaian aku jelas dan korang semua enjoy. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.